Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita untuk video yang seterusnya. Macam mana dalam video ni saya akan menerangkan macam mana untuk kita mengenal trend atau trend macam mana kita nak mengenal trend, macam mana kita nak draw dia, okey. Dan ini salah satu daripada kriteria dalam kita nak trade menggunakan OHLC, maksudnya open close high low lah. Okey. Apa metod yang saya bagi sebelum ni. Jadi anda kena menguasai terdahulu tentang macam mana mengenal trend. Okey. Yang kedua, macam mana di mana sebenarnya position entry kita yang terbaik. Tapi yang tu the next video saya akan buat lah. Okay, the next video saya akan buat. Okay, jadi untuk video ni saya hanya menerangkan macam mana kita nak mengenal trend. Okay, mungkin yang lama-lama dah tahu, tapi ini especially untuk yang baru-baru, untuk trader baru, anda mesti menguasai benda ni dulu dan baru anda boleh mengenal pasti. Tidak semestinya setup di mana OHLC membagi, open close high low bagi setup, anda terus boleh entry tanpa melihat trend itu sendiri. Sebab jika anda tidak melihat apa trend mengatakan, mungkin anda akan terkena SL atau anda terpaksa cut loss lah. Sebab anda tidak mengikut trend yang betul dan tidak mengikut arah tuju market yang mana dia tunjukkan ke mana dia nak pergi sebenarnya. Okey. Okey, terlebih dahulu anda boleh anda boleh subscribe dan anda boleh tekan button loceng. Okey, nanti apa-apa video ni akan alert kat korang lah. Okey. Okey, dalam trend, okey kita mulakan lah. Dalam trend, dalam kita nak mengenal trend ni sebenarnya ada okey, sebelum saya terlupa, selepas video trend ni saya akan buat satu video lagi berkenaan market structure yang berkait rapat dengan trend ini sendiri, okey. Yang berkait rapat dengan trend ini sendiri. Okey. Sebenarnya dia ada adik-beradik lah, kalau kita katakan dia sebagai adik-beradik lah, trend dengan market structure ni adik-beradik lah. Okay. Okay, jadi trend ni dia ada 3. Okay. Dia ada 3 lah. Okay, jadi saya jalan satu-satu. Dia ada 3 trend. Okay. Okay, trend yang pertama adalah kalau kita nak cakapkan bullish lah. Bullish trend. Okay. Bullish trend atau kenaikan. Okay. Kenaikan. Okay, lebih dikenali sebagai kenaikan. Okay, bullish trend lah. Ini sebagai bullish trend. Kenaikan. Yang kedua adalah penurunan ataupun bearish trend. Okay. Bearish trend. Bearish trend atau penurunan. Okay. Penurunan. Okay, yang ketiga adalah sideways. Okay. Sideways. Sideways ni dia bermain dalam range yang sama lah. Dia bermain dalam range yang situ saja. Okay. Okay. Jadi sideways ni dia bermain dalam range yang sama. Kalau kita lihat. Sekejap lah. Okay. Sini adalah
Sideway ni adalah bermain dalam range yang sama, nanti saya tunjuklah. Okey, bullish trend. Okey. Macam mana kita nak mengenal bullish trend? Okey. Jadi sekejap saya buka baru ya. Okey, bullish trend. Bullish trend saya tulis dulu. Bullish trend ataupun kenaikan lah. Okay. Macam mana bentuk dia? Okay. Secara teori, okay, saya draw sekarang ni adalah sebagai secara teori. Jadi kita berbalik kepada chart saya akan tunjuk dengan cara macam mana kita nak draw bullish trend, bearish trend, sideways trend. Okay. Jadi dalam keadaan bullish trend, macam mana dalam fasa teori dia, macam itulah. Okay. Fasa teori dia. Okay, dalam fasa teori macam ni lah rupa bentuk dia. Okay. Rupa bentuk dia. Okay. Dalam keadaan menaik, dia dalam range yang menaik. Jadi selagi mana range ini tidak dipecahkan, selagi itu trend ini akan berterusan. Okay. Selagi itu trend ini akan berterusan. Jadi bila mana trend ini sudah dipecahkan, baru dia akan macam itulah. Trend ini dipecahkan. That's why kalau dia pecah macam tu, okay, kenaikan, lepas tu dia tiba-tiba dia pecah, okay, dia memecahkan trend ini, okay, baru dia akan bertukar kepada, okay, dia pecah, okay, dia akan bertukar kepada bearish trend. Okay. Bearish trend lah. Bila mana benda ni dah dipecahkan, trend ini sudah dipecahkan, secara basically-nya dia adalah sudah memecahkan trend lah, trend kenaikan tu. Okay. Dan dia akan mulakan dengan trend kenaikan, penurunan balik lah. Dia akan bersambung antara satu sama lain. That's why kalau anda perasan, kalau saya selalu hashtag, okay, dia akan respect satu sama lain. Respect each other itu adalah salah satu kriteria dalam saya punya method lah. Dalam saya punya method, dalam RLTM punya method, dia kena respect each other. Okay. Tak kira lah trend ke, market structure ke, SNR ke atau SND, dia kena respect antara satu sama lain. Okay. Sebab tu saya lebih suka dengan hashtag respect each other. Okay. Jadi dekat sini selepas dia pecahkan trend kenaikan, okay, dan dia akan mulakan dengan trend penurunan. Okay. Dia akan mulakan dengan trend penurunan lah. Okay. Trend penurunan. Macam mana kita nak draw dengan trend penurunan ni? Okay. Okay, ni secara teori saja. Saya tak lukis secara elok sebab ini just sebagai teori. Sebab saya lebih suka menggunakan MT4 untuk memperlihatkan kepada anda secara real market. Okay. Sebab secara teori anda boleh lukis dengan cantik, tapi secara real market anda tidak semestinya boleh melukis dia dengan cara yang cantik, dengan macam ni lah, cantik, gerukan cantik macam ni, apa semua tu kan. Jadi secara teorinya dalam keadaan kita melukis teori, memang kita boleh melukis dengan cantik lah. Tapi kalau bila masuk dalam market, ramai yang akan mula cakap, tak sama pun dengan teori yang kita letakkan. Benda tu sebenarnya bergantung kepada macam mana kita kena selalu
apa kita panggil, kita kena selalu bersama dengan market dalam keadaan kita kena kenal pasti mungkin. Sebab dalam menganalisa market menggunakan naked chart ni apa semua ni, okey, bukan naked chart lah, kita panggil dalam menggunakan hanya candlestick pattern ni apa semua ni, okey, dengan reversal candle, retracement dan menggunakan market structure ni, anda kena banyak sikit melukis lah, baru anda akan faham macam mana dia boleh jadi macam tu. Jadi selepas, okey, ini adalah trend bearish trend lah. Okey, bearish trend atau penurunan. Okey, ini adalah penurunan. Okey, jadi yang kedua, ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga adalah sideways trend. Sideways trend macam biasalah, antara dia nak pecah atau dia tak mau pecah. Kalau dia jadikan terjadinya dia di dalam trend ini, macam mana kita nak buat, dan bila sampai sini dia dah pecahkan trend, macam mana dalam keadaan bearish trend ni, macam mana dia nak buat. Tapi kebiasaannya dia akan bermain dalam range yang sama. Jadi dia bermain dalam range macam tu lah. Okay. Bermain dalam range yang sama, gedik tergedik kat range tu. Okay, price naik, turun balik, naik, turun balik, selagi mana dia tidak memecahkan sideways ni. Okay. Okay. Ini dipanggil sebagai sideways trend. Okay. Sideways lah. Sideways trend ke, sideways ke, tapi anda kena kenal pasti adalah sideways. Okay. Anda mesti kenal pasti dia adalah sideways. Sideways ni selagi mana dia tak pecahkan sideways itu, zone sideways itu, selagi itu dia consider sebagai sideways lah. Okay. Selepas dia pecahkan antara atas atau bawah, baru kita akan tahu dia akan continue nak ke atas atau kita continue ke bawah. Market akan bagi hints kat kita lah. Okay. Jadi tak nak lama dengan teori mengenai bullish trend, bearish trend dan sideways ni, kita pergi kepada chart lah. Okay, kita pergi kepada chart. Okay. Video yang terdahulu saya menerangkan macam mana setup menggunakan open close high low lah. Tetapi sebenarnya saya sepatutnya post video ni dulu sebelum saya menerangkan setup tu. Tapi itu kesilapan saya mohon maaf. Sepatutnya anda kena menguasai something benda yang mengenalkan basic sahaja sebenarnya. Tapi anda kena mengenal pasti benda-benda basic itu. Okey, macam trend, macam SNR, macam market structure itu dulu, baru anda boleh mengaplikasikan setup open close high low itu dalam market anda hari-hari lah. Macam mana anda trade hari-hari lah. Okey, kita tengok contoh lah saya bagi. Okay, apa yang kita lihat kat sini, anda sebenarnya dalam keadaan trend, okay, anda boleh nak tanda macam mana? Nak tanda macam mana? Bagi saya, based on sendiri punya kefahaman, okay, anda boleh je nak tandakan daripada, okay, contoh daripada sini ke sini pun boleh. Anda nak ambil close body pun boleh, anda nak ambil shadow pun boleh. Contoh kalau close body, okay, macam saya buat sekarang adalah more kepada shadow lah. More kepada shadow. Jadi, kejap lah. More kepada shadow. More kepada shadow. Jadi, sebab candle ini saya pakai indicator, jadi saya terpaksa delete indicator ni dulu. Okay, delete indicator ni. Nak pakai close body pun boleh. Okay, nak pakai close body, anda hanya buka line chart macam tu. Anda tarik close body. Okay, anda tarik close body. Anda tarik close body. Macam
jangan ubah yang tu. Anda boleh pakai dua method macam ni selari, tak ada masalah sebenarnya. Selari. Okay, anda boleh pakai dua method ni selari sebenarnya. Nak pakai dua-dua pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okay, dua-dua pun boleh. Tak ada apa pun yang tak ada siapa pun akan cakap benda ni salah ke apa semua, tak ada. Anda boleh pakai kedua-duanya sekali dalam waktu masa yang sama, kedua-duanya sekali. Maksudnya jika dia break, okey, macam tu. Anda akan nampak macam tu. Yang hitam ni anda tahu ini adalah menggunakan close body lah. Yang merah ni anda tahu dia menggunakan shadow. Okey. Jadi dalam waktu masa yang sama, anda tahu dia range dia memang adalah penurunan. Jadi setiap setup anda mestilah mencari setup sell. Anda fokuskan kepada sell. Jadi tidak memerlukan anda melawan trend. Okey, dah trend jelas-jelas menunjukkan trend sell. Jadi anda melawan untuk buy, anda melawan buy, anda dalam keadaan position buy, risk anda memang besarlah. Jadi kalau anda tak meletakkan SL, anda terus untuk memilih cara cut loss, mungkin anda akan floating dalam keadaan yang banyaklah. Tetapi berbanding dengan anda mengikut trend yang anda draw ini, okey, trend ini adalah bearish trend. Okey, ini adalah bearish trend. Okey, ini adalah bearish trend. Jadi anda tahu ikut mana sekalipun anda kena follow trend. Follow sell. Jadi contoh saya bagi dekat sini, bermula daripada atas ni sebab kita draw daripada atas ini. Okay. Di sini. Okey, anda mengambil open high low close, okey, sebab anda hendak menggunakan method open high low close. Jadi bermula daripada sini. Okey. Sebab ini adalah bull candle, ini adalah high candle. Okey. Ini adalah high candle. Okey, high candle yang pertama dibuka pada hari tersebutlah. Jadi selepas mana dia break sahaja open candle bull, okey, open candle bull ini dia break dengan menggunakan candle ini. Jadi anda dah boleh nak take position ataupun anda nak retrace dia masuk ke dalam zone ini balik pun boleh, ataupun anda nak terus instant sell pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Jadi dekat sini bila anda sell dekat sini, anda dah dalam keadaan anda nak menunggu intraday lah, sebab ada komen yang mengatakan cara macam mana kita nak intraday menggunakan method open close high low, dan scalping pun boleh sebenarnya. Sebab di sini adalah time frame H1. Okey. Di sini adalah time frame H1. Kejap saya terpaksa buat macam ni, nanti kan ada orang copyright, payah agak. Okey. Jadi saya terpaksa buat macam ni. Okey. Jadi bila dah sampai ke zone ini, bila dah pecahkan bear candle ini, open bear candle ini dan tidak berjaya memecahkan high dalam keadaan bearish trend. Okey, ini kita belum masuk market structure tau. Nanti bila kita dah anda dah tengok ada nanti saya buat satu video lagi tentang market structure. Anda akan lebih faham dengan menggunakan market structure dan trend ini dan menggunakan setup open close high low. Anda akan faham macam mana nak trade menggunakan open close high low. Okey, sebab dia kena berkait antara satu sama lain. Maksudnya dia kena respect each other. Baru dia akan menjadi satu setup yang best lah, the best lah. Okey. Jadi dekat sini anda dah nampak satu candle, maksudnya ini pukul 9, 10, 11, pukul 12 tengah hari dia dah break. Lepas itu pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malam, bermaksud 4 jam anda hold position, anda boleh membuat satu profit 78 pip lah.
Okey, keesokan harinya dia sudah membuat satu new low yang baru. New low yang barulah, ini masuk market structure sikit. Saya sebut ni tentang market structure lah, tapi nanti anda akan faham. Nanti saya sediakan satu video untuk anda faham tentang market structure. Sangat-sangat basically sebenarnya market structure ni, cuma anda kena tahu di mana dia break dan di mana dia ada dua kategori, fast breakdown dan break yang true break lah. Okay. Jadi di sini dia buat low yang baru untuk hari tersebut. Bila mana dia buat low yang baru, kita nampak jelas dia daripada sini ke sini dia dah membuat satu konsep penurunan lah. Penurunan. Okey, bila dalam keadaan penurunan, anda fokuskan kepada sell. Kalau fokuskan kepada sell, keesokan harinya kita nampak dia ada membuat satu gap ke bawah, membuatkan satu candle sell, gap ke bawah, open dia adalah di sini dan low dia adalah di sini. Jadi di sini anda boleh mengambil position macam mana. Okey. Saya lebih suka kalau untuk pair ini macam EJ ni, saya lebih suka trade di petang hari kerana apa? Sebab Euro buka market pada pukul 2 atau 3 petang lah. Jadi untuk market JPY dia buka pagi sampai pukul 3 petang. Jadi antara open dan close market tersebut, okey, open dan close market macam pukul 3 Euro 2 ke 3 Euro buka, JPY kalau Japan dia close pada pukul 2 atau 3. Jadi Japan tutup, Euro open. Jadi best lah untuk anda trade tu best. Okay. Jadi dekat sini, okay, dia dah break atas, mean anda boleh buy lah. Buy, tapi masuk dalam bab konsep SNR tu anda kena berjaga-jaga dia lah untuk dalam zone SNR. Okay. Jaga-jaga dalam tempat SNR punya tempat lah. Okay, jadi di sini ada SNR punya tempat. Okay. SNR punya tempat. Anda boleh ambil satu candle ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. SNR punya tempat. Jadi bila dia reject banyak kali macam ni, dah memang kalau saya dia reject banyak kali macam ni, saya just start entry saja. Sell dan lepas dia break balik open tu, just hold lah. Okay. Just hold, lepas tu tengok dia dah break balik low ini. Dah break balik low yesterday low punya. Jadi kita fokuskan kepada sell lagi sebab dia masih break lagi. Dalam keadaan trend menurun. Jadi kita fokuskan kepada sell. Tak payah nak gata-gata tangan, nak open position buy ke apa semua, nak hedging ke apa semua. Tak payah. Selagi mana dia tak menjadi macam ni. Nampak? Dalam keadaan dia menjadi macam ni, dia dah break macam ni, anda boleh take position lah. Anda boleh tunggu dia datang atau nampak dia buat sideway. Ini adalah bearish trend. Okay, ini dalam keadaan dia nak menukar trend kepada bullish trend dan dalam masa yang sama anda tengok dekat sini dia membuat satu sideway lah. Okay, ini kita panggil dia sebagai sideway lah, sideway range. Okay. Kita panggil sideway range. Dia bermain dalam zone yang sama. High dia turun tak lepas, dia naik tak lepas, dia turun. Selagi mana zone ini tidak lepas, selagi itu dia akan bermain dalam sideway trend lah. Dan kalau dia break ke bawah, means dia akan datang balik ke dalam zone ini untuk dia mengambil position entry. Okay. Sebab kerana dia break secara signifikan. Okay. Bila dia break secara signifikan, okay, something like bila dia dah break secara signifikan, dia akan naik ke atas balik lah sebenarnya. Okay, tapi ramai trader akan menunggu dia di bawah. Jangan take risk di dalam sideway trend kerana sideway range kerana apa-apa pun boleh berlaku dekat sini lah. Kalau dia pecah ke atas, kalau kita dalam position sell, mungkin dia akan terus ke atas lah. Kalau dia pecah ke bawah, kita dalam position buy, kita akan berisikokan kita punya account untuk apa? Untuk mengambil, untuk berada dalam position tersebut lah. Okay. Jadi apa-apa pun untuk sideway trend, saya sarankan anda duduk diam-diam dulu. Okay. Duduk diam-diam dulu. Jangan buat apa-apa. Selagi mana dia tak menunjukkan apa-apa yang melibatkan trend tersebut lah. Okay. Okay, jadi dekat sini, okay,
Itu adalah bearish trend dan ini adalah bearish trend. Ini ada bearish trend dan ini saya draw satu benda yang melibatkan bullish trend. Okey, macam biasa saya akan gunakan dua line. Okey. Macam biasa saya akan menggunakan dua line. Okey. Satu line menggunakan shadow. Okey. Satu line menggunakan shadow. Satu line lagi akan menggunakan close candle. Okey. Satu line lagi akan menggunakan close candle. Jadi di sini anda boleh tengok kedua-duanya lah. Okey, boleh refer kedua-duanya. Jadi anda tidak akan terkeliru lah. Dia nak ambil zone mana sebenarnya? Dia nak ambil di line mana? Dia nak ambil di line, adakah dia nak ambil di line shadow atau dia nak ambil di line close candle lah. Okey. Jadi anda boleh nampak dekat sini secara jelas trend kenaikan dan saya akan draw satu benda lagi di sini. Okey. Kenaikan lagi. Sini pakai close candle, kita try pakai close candle. Pakai close candle. Okey. Mana? Atas ni kat sini lah. Dan kita ambil okey, ini close candle. Okey, ini close candle, jadi kita tukar ini kepada kali hitam lah. Okey, kita tukar kepada kali hitam. Okey. Okey, dan di sini nampak ada satu shadow lah. Tak ada masalah sebenarnya benda semua. Okey, dan yang anda faham benda itu adalah dalam keadaan range kenaikan atau range penurunan. Okey. Draw macam tu dan dalam masa yang sama lepas dia datang sini dia break, nampak dia break secara jelas. Kita nampak di sini dia break secara jelas. Okey. Di sini kita nampak dia break secara jelas. Jadi dekat sini kita kena berjaga-jagalah. Okey. Kena berjaga-jaga sebab dia break. Selepas dia break kita nampak dia dalam range yang sideways. Sideways range lah. Sekejap saya tandakan. Okey. Sideways range. Nampak dalam keadaan sideways range. Okey. Selagi mana range sideways ni tidak dipecahkan, selagi itu dia akan duduk dalam tu. Okey. Duduk dalam sideways range. Jadi dia duduk dalam sideways range lepas, tapi dia dah bagi hinge, maksud dia dah break di sini, dia naik dalam keadaan slowly, dia pecahkan ke atas, lepas tu dia turun balik. Okey, di sini ramai terkena lah sebab dia pecah ke atas, you all akan follow dia buy sebenarnya. Tapi sebabkan kita tak tahu trend, sebenarnya trend kita dah di break, kedua-dua line ni sudah di break, sebenarnya dia nak ke bawah tapi kita fokuskan kepada buy kerana dia break sideways ni ke atas. Jadi jaga-jaga. Okey, gunakan trend terlebih dahulu sebelum menggunakan sideways ini. Okey. Jadi dia pun terus ke bawah lah. Kalau kita start draw daripada sini, okey, trend ni pecah sampai ke sini, kita berada dalam 324 pip, kita win lah. Okey. Jadi sebenarnya mudah. Okey, sebenarnya mudah untuk mengenal basis trend. Just gunakan tools kita tu, tool yang berada dalam MT4 kita tu untuk melihat macam mana trend itu bergerak. Okey. Jangan lupa the next video saya akan terangkan lebih detail tentang menggunakan trend kita pluskan kepada market structure. Okey. Di sini akan ada satu pengukuhan lagi untuk anda menggunakan open close high low lah. Okey, open close high low. Okey, jadi jadikan trend ini sebagai sahabat. Okey, jadikan trend ini sebagai sahabat. Jadi anda tak payah nak terkejar-kejar ni. Tak payah nak kejar-kejar market. Jadi anda dah tahu trend, anda dah boleh menguasai market structure. Tak payah nak gunakan benda yang sangat-sangat detail atau menyusahkan. Jadi just gunakan basic je. Anda sebenarnya dah boleh make profit. Okey, anda sebenarnya dah make profit. Boleh membuat satu profit lah. Okey. Jadi sampai sini dulu. Okey, sampai sini dulu. Okey, sorry saya lupa satu benda. Saya lupa di sini.
ada bull trend. Okay. Bullish trend. Okay. Okay. Jadi dekat sini jelas saya tunjukkan di PEJ ini, dan anda buat Lat2B di mana-mana, di pair mana-mana kesukaan anda lah, mana-mana kesukaan anda boleh tiru macam mana saya buat. Okay, tak ada masalah. Jadi semoga video ini bermanfaat lah. Okay, semoga video ini bermanfaat. Tunggu saya update tentang market structure lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.